Kita mulakan kepada pengenalan kepada etnik Sabah dan Rungus. Sabah merupakan negara di bawah Bayu yang mempunyai keindahan alam semula jadi, flora, fauna, dan budaya. Terdapat 33 etnik dan 50 bahasa serta 80 dialek. Etnik Rungus merupakan salah satu kumpulan etnik utama di Sabah, terutamanya di daerah Kudat. Kudat merupakan sebuah daerah yang terletak di utara Sabah, yaitu pusat pentadbiran awal sebelum berpindah ke Sandakan dan Jesultan Kota Kinabalu. Nama asal Kudat berasal dari kutan yang membawa maksud rumput lalang yang diubah sebutan oleh peniaga Cina pada suatu ketika dahulu. Asal-usul Rungus mengikut teori Nunuk Ragang yang bermula daripada penghijraan dari Nunuk Ragang ke pesisiran pantai Kudat. Menurut teori Mongolia pula, yang berkaitan dengan orang Mongolia yang sekitar 5.000 tahun yang lalu. Manakala kepercayaan dan adat, etnik Rungus kebanyakannya mengamalkan animisme, yaitu Tuhan, atau lebih disebut sebagai Kinoringan, yang mereka percayai sebagai penjaga alam semesta. Dan adat pula, mereka mengamalkan sebuah pepatah yang berbunyi, biar mati anak, jangan mati adat, yang memberi penekanan kepada kepentingan tradisi dalam kehidupan seharian. Bahasa Rungus pula merupakan bahasa atau cabang bahasa Austronesia yang berkait rapat dengan bahasa dusun. Bahasa Rungus mempunyai ciri-ciri khas, yaitu fonologi, harmoni vokal, struktur tata bahasa yang unik. Manakala dialeknya yang sering digunakan ialah Gonsumon dan Nunu yang digunakan dalam upacara adat dan perayaan seperti pesta kaamatan. Manakala warisan budaya, seni musik, tarian, dan makanan yang merupakan sebuah sumbangan besar kepada kekayaan budaya Malaysia. Dan pemeliharaan budaya pula perlu menjalankan pelbagai usaha untuk memastikan keberterusanan untuk kelangsungan bahasa dan adat Rungus di era globalisasi ini terus terjaga dengan rapi. Hari ini saya akan membentangkan kepentingan bahasa Rungus. Nama saya Valentino Jumil, BA 2416082 dari program Ansos. Yang pertama, kepentingan bahasa Rungus adalah penanda utama identiti etnik Rungus. Identiti etnik adalah elemen paling penting yang membentuk jati diri individu dan komuniti. Bahasa sebagai penanda identiti membantu masyarakat Rungus mengekalkan keunikan dan kelainan mereka dalam konteks kepelbagaian etnik di Malaysia. Melalui bahasa, masyarakat Rungus dapat menyampaikan dan mengukuhkan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi yang unik kepada generasi muda, yang memastikan kelangsungan identiti etnik mereka. Kesinambungan bahasa Rungus sebagai identiti etnik memastikan masyarakat tersebut tidak terhapus atau dilupakan dalam arus kemodernan dan globalisasi. Dengan identiti yang kukuh, masyarakat Rungus dapat menghadapi cabaran serta mengekalkan keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Seterusnya, ia menjadi alat utama untuk mengekalkan dan menyampaikan warisan budaya sesebuah komuniti. Dalam bahasa Rungus, terdapat banyak cerita rakyat, lagu-lagu tradisional, peribahasa, dan adat resam yang tidak boleh diterjemahkan dengan tepat ke sejarah, pengalaman, dan kebijaksanaan nenek moyang masyarakat Rungus. Dengan mengekalkan bahasa Rungus ini, masyarakat dapat memastikan warisan budaya mereka tetap hidup dan relevan untuk generasi akan datang. Warisan budaya bukan saja memperkaya kehidupan harian masyarakat, tetapi juga menjadi asas kepada pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Mempelajari dan memahami cerita-cerita rakyat serta lagu-lagu tradisional dalam bahasa Rungus membantu generasi muda menghargai asal-usul mereka serta mengambil iktibar daripada pengajaran yang terkandung di dalamnya.
Di samping itu, ia memainkan peranan penting dalam pendidikan. Pendidikan dalam bahasa ibunda membantu pelajar memahami konsep dan ilmu dengan lebih mudah dan berkesan. Kajian menunjukkan bahwa pelajar yang lebih dalam bahasa ibunda, mereka cenderung mempunyai prestasi akademik yang lebih baik berbanding mereka yang belajar dalam bahasa asing. Di samping itu, pendidikan dalam bahasa rumus juga penting untuk pemerkasaan masyarakat. Ia memberikan peluang kepada masyarakat rumus untuk mengakses pengetahuan dan maklumat dalam bahasa yang mereka pahami dengan baik. Seterusnya, meningkatkan tahap literasi dan kesejahteraan sosial mereka. Pendidikan dalam bahasa ibunda membentuk asas yang kukuh untuk pembelajaran lanjut dan meningkatkan keyakinan diri pelajar. Bahasa sebagai medium pendidikan juga memastikan bahwa ilmu dan maklumat yang diterima adalah relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat rumus. Oke, yang seterusnya. Penggunaan bahasa rumus dalam kehidupan seharian dapat membentuk perpaduan dan keharmonian sosial dalam community. Bahasa sebagai alat komunikasi yang berkesan membolehkan masyarakat menyelesaikan konflik, merancang aktiviti bersama, dan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat bersama. Selain itu, bahasa juga memainkan peranan dalam membentuk identitas kolektif yang kuat. Apabila setiap anggota komuniti boleh berkomunikasi dengan baik, ia mengurangkan kemungkinan salah paham dan meningkatkan kepercayaan antara satu sama lain. Perpaduan yang kukuh memastikan masyarakat rumus dapat bekerja sama dalam menghadapi sebarang ancaman atau cabaran luar. Sebagai kesimpulannya, bahasa rumus adalah satu elemen yang sangat penting untuk identitas etnik, warisan budaya, pendidikan, perpaduan sosial, serta ekonomi dan pembangunan masyarakat rumus. Oleh itu, usaha untuk memelihara dan mempromosikan bahasa rumus harus diberi keutamaan. Ini termasuk menggalakkan penggunaan bahasa rumus dalam kehidupan seharian. Ini juga menyokong pendidikan dalam bahasa rumus, serta mempromosikan bahasa dan budaya rumus di peringkat tempatan dan antarabangsa. Dengan usaha-usaha ini, masyarakat rumus dapat memastikan bahasa dan warisan budaya mereka terus hidup dan relevan untuk generasi akan datang. Sekian dari saya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan membincangkan tentang cabaran kelestarian bahasa rumus. Di sini ada 5 cabaran kelestarian bahasa rumus yang akan saya bincangkan. Yang pertama, generasi muda kurang didedahkan dengan penggunaan bahasa rumus pada masa kini. Hal ini karena ibu bapa atau keluarga mereka mengutamakan penggunaan bahasa asing sejak mereka kecil karena menganggap bahwa bahasa asing akan membantu anak-anak mereka dalam pelajaran pada masa hadapan. Bahasa asing yang sering kita nampak generasi muda guna ialah bahasa Inggris dan bahasa Cina. Pesan daripada penggunaan bahasa asing daripada kecil ini, generasi muda akan menganggap bahwa bahasa rumus itu tidak penting dan tidak akan mengutamakan pembelajaran dalam bahasa rumus. Hal ini menyebabkan mereka berasa kekok untuk mempelajari bahasa rumus apabila mereka dewasa kelak. Yang kedua, ketiadaan sistem pendidikan formal dalam bahasa rumus. Pendidikan dalam bahasa rumus membantu anak-anak muda yang kurang mendapat pendedahan daripada ibu bapa atau keluarga berkaitan bahasa rumus. Di sekolah, mereka akan mendapat pendedahan tentang bahasa rumus. Masih banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang tidak mengutamakan pembelajaran bahasa etnik karena mereka menganggap pembelajaran bahasa etnik itu tidak penting dan mereka boleh belajar daripada ahli keluarga mereka sendiri. Jika hal ini berterusan, penggunaan bahasa asing akan lebih diutamakan dan anak-anak muda akan lebih mempelajari bahasa asing berbanding bahasa etnik mereka sendiri. Hal ini akan menyebabkan anak-anak muda kehilangan identiti bangsa mereka secara perlahan-lahan. Ketiga, kefokusan penutur asli bahasa rumus yang semakin banyak. Ini menyebabkan tiada lagi
penutur bahasa rungus yang asli untuk mewariskan bahasa mereka kepada anak-anak muda. Jika hal ini terus berlaku, maka bahasa rungus akan mengalami kepukusan dan anak muda yang ingin mempelajari bahasa rungus dengan betul akan keliru dengan penggunaan bahasa rungus tanpa penutur yang asli. Keempat, penggunaan media sosial oleh semua lapisan generasi pada masa kini menyebabkan berlakunya percampuran bahasa. Hal ini berlaku karena individu-individu tersebut menganggap bahwa menggunakan bahasa campuran memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan individu yang lain. Tetapi, jika hal ini terus berlaku, anak-anak muda akan menganggap bahwa bahasa asing itu lebih baik digunakan untuk berkomunikasi dan meminggirkan bahasa rungus. Kelima, sesetengah individu kurang peka terhadap ancaman yang dihadapi oleh bangsa mereka sendiri. Punca yang menyebabkan hal ini berlaku mungkin disebabkan oleh tiada sokongan dan dorongan daripada ahli keluarga mereka untuk memelihara bahasa rungus. Kurangnya rasa peduli sesetengah individu ini menjadi salah satu cabaran bagi bangsa rungus itu sendiri untuk mewariskan bahasa dan adat mereka. Kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu bagi mencari cara yang sesuai untuk menghadapi dan menangani cabaran yang dihadapi oleh bangsa rungus. Dan hari ini saya nak membentang tentang usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bahasa rungus. Salah satu usaha untuk memelihara dan memelihara bahasa rungus adalah memperbanyakkan dokumentasi bahasa rungus. Memperbanyakkan usaha dokumentasi bahasa sama ada secara elektronik maupun secara bercetak lagu-lagu tradisi, cerita-cerita tradisi, perfilman atau penerbitan bahan-bahan bacaan dalam bahasa rungus. Jika terdapat dokumentasi, bahasa rungus akan terus wujud walaupun penuturnya berkurangan. Langkah kedua bagi usaha memelihara dan memelihara bahasa rungus adalah memperbaiki mutunya kamus dalam bahasa rungus. Kamus boleh mengandungi definisi, contoh penggunaan dan bahkan etimologi setiap kata yang digunakan dalam bahasa tertentu. Kamus ini boleh menjadi rujukan untuk mereka yang ingin belajar bahasa dan sumber penting untuk pelestarian bahasa. Dan langkah seterusnya pula, mengajar bahasa rungus di sekolah tempatan. Memasukkan bahasa rungus dalam kurikulum sekolah tempatan, menyediakan buku pelajaran untuk bahasa ini atau bahkan melatih guru untuk mengajarnya. Pembelajaran bahasa rungus juga boleh dilakukan di luar institusi pendidikan seperti melalui kelas atau kumpulan komuniti. Langkah keempat bagi usaha pemelihara dan pemulihara bahasa rungus ialah aplikasi pembelajaran bahasa tapau web, media sosial dan platform video seperti YouTube. YouTube adalah beberapa contoh teknologi digital yang boleh digunakan untuk mengekalkan bahasa rungus. Jika terdapat bahan rungus sama ada lagu, cerita atau konten-konten, generasi muda akan lebih mudah dipaparkan dengan bahasa ini. Oleh itu, pelbagai jenis konten boleh dibuat dalam bahasa rungus dan dibagikan melalui platform YouTube. Setakat inilah pembentangan saya. Terima kasih. Bahasa rungus adalah bahasa yang ditutur oleh suku rungus di mana mereka merupakan salah satu kelompok etnik utama di negeri Sabah. Bahasa rungus bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi ia juga merupakan warisan budaya yang bernilai dan bermakna. Bahasa rungus telah memainkan peranan yang sangat penting sebagai medium bagi masyarakat untuk menyampaikan maklumat, simbol identiti, serta jati diri dalam kalangan masyarakat rungus. Ia menunjukkan sejarah suku tersebut yang berjaya menghubungkan generasi muda dengan warisan nenek moyang mereka. Tambahan pula, warisan bahasa rungus ini dapat membentuk perpaduan dan keharmonian sosial dalam komuniti kerana ia dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain
semasa mereka menggunakan bahasa ibunda dalam pergaulan seharian. Dalam pendidikan pula, pelajar-pelajar berpeluang untuk menggunakan bahasa ibunda yang lebih mudah difahami semasa sesi pembelajaran dijalankan. Oleh itu, pemeliharaan bahasa ini sangat penting bagi mengembangkan ekonomi negara Malaysia kerana ia dapat menarik lebih ramai pelancong asing yang ingin mempelajari budaya yang berlainan. Oleh itu, ekonomi Malaysia juga dapat dirangsangkan disebabkan oleh kewujudan budaya yang unik ini dan turut menggalakkan perkembangan dalam sektor pelancongan. Namun begitu, dalam proses penjagaan dan pemeliharaan warisan bahasa rungus masih mengalami banyak cabaran, antaranya ialah mutu kamus bahasa rungus tidak diperbaiki atau diperbarui. Oleh sebab itu, kesedaran tentang kepentingan bahasa rungus perlu ditanam dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka perlu menyedari bahawa bahasa itu adalah warisan berharga yang perlu diwarisi dan juga dipelihara oleh kita. Kepentingan bahasa rungus berfungsi sebagai simbol identiti, budaya, sejarah dan daya tarikan pelancongan asing. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang dialami bahasa ini, masih adalah tanggungjawab bagi semua komuniti rungus dan warga negara Malaysia.